wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya berkaitan dengan kajian Cooking All to Send COTS sebagai ejen memasak semasa aktiviti perkhemahan Kelab Kembara. Saya Haniatul Husna binti Mat Mokhtar, diikuti dengan pengkaji yang kedua itu Nur Harshimah binti Said dan yang ketiga Farah Wahidah binti Azan. Kami dari Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah berkolaborasi bersama Jabatan Pelancongan dan Hospitality Politeknik Muazzam Shah, Pahang, Malaysia. Di dalam kajian ini saya membahagikan kepada beberapa agenda iaitu pendahuluan dan objektif, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian, cadangan dan kesimpulan serta sumber rujukan. Sebagai pendahuluan, kajian yang akan dijalankan ini akan mendedahkan penggunaan pasir dalam menghasilkan sesuatu menu yang lebih sihat di samping menjaga kelestarian alam. Projek ini juga akan mengkaji keberkesanan pasir sebagai alternatif yang efektif dalam menggantikan minyak sebagai bahan untuk memasak ketika menjalankan aktiviti perkhemahan. Justru itu, teknik pemanggang pasir digunakan secara meluas di India. Berdasarkan kajian Joheli 2017 dan Sharma dan Gujral 2011, proses ini bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti produk makanan daripada segi aroma, tekstur dan kerakupan, tetapi juga mampu menjimatkan masa untuk memasak. Kumpulan kajian telah mendapatkan khidmat konsultasi daripada Encik Azhari iaitu seorang pensyarah dari Jabatan Teknologi Makanan di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas, di mana beliau telah mencadangkan penggunaan aluminium foil dan parchment paper digunakan sebagai pembalut pasir organik untuk melindungi makanan dan kontaminasi. Cooking All to Send, COTS. Jadi apa itu Cooking All to Send? Jadi Cooking All to Send ataupun kita panggil COTS merupakan pasir yang dijadikan bahan untuk penggantian minyak masak untuk digunakan bagi aktiviti memasak semasa perkhemahan di kawasan semula jadi seperti pantai dan hutan. Lukisan logo akan digunakan pada packaging pasir yang telah diproses. Jadi bentuk titisan air berwarna kuning menggambarkan pasir digunakan menggantikan minyak masak. Manakala lukisan daun hijau adalah melambangkan kelestarian alam terjamin. Raja 1 merupakan gambar logo COTS di mana terdapat pasir dan kelestarian di situ. Raja 2 menunjukkan pak pasir COTS yang telah dibungkus dengan cara yang baik. Jadi, Raja 2 merupakan produk akhir COTS yang telah siap dipak. Jadi objektif kajian ini adalah pertama, menjadikan pasir sebagai medium pengganti minyak masak semasa aktiviti perkhemahan untuk memudahkan urusan memasak sepanjang aktiviti ini dijalankan. Seterusnya, bagi memastikan kebersihan kawasan perkhemahan terjamin kerana penggunaan pasir yang lebih mesra alam. Kajian literatur yang pertama adalah memasak. Jadi menurut Minantio 2011, memasak adalah suatu proses menangani bahan makanan dari mentah hingga menjadi bahan makanan yang siap saji, yang dalam prosesnya terjadi penerapan suhu yang bertujuan untuk membuat makanan lebih mudah untuk dicerna di tubuh kita. Yang kedua, pasir.
Jadi pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir umumnya berada dalam rentang 0.065 hingga 2 mm menurut Petty John 1987. Seterusnya minyak masak. Jadi minyak masak adalah sejenis lemak tulen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan dan berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Minyak masak digunakan untuk memasak atau menggoreng makanan. Seterusnya perkemahan. Perkemahan boleh didefinisikan sebagai suatu kelompok komuniti yang hidup bersama dalam kaedah nomad. Mir and Michelle, 1993. Metodologi kajian yang pertama adalah kaedah kuantitatif di mana soalan dibina melalui borang soal sendiri. Seterusnya menggunakan Google Form yang diedarkan dalam talian internet. Yang ketiga, responden pelajar yang terdiri daripada kursus kelab kembara iaitu seramai 40 orang. Ia terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, objektif kajian dan bahagian C juga objektif kajian. Jadi dapatan kajian mendapati bahawa min purata tertinggi adalah sebanyak 4.65 iaitu responden menyatakan adalah lebih mudah untuk membawa bahan yang kering berbanding cecair semasa aktiviti perkemahan. Manakala min purata paling rendah adalah 4 iaitu jangka masa memasak menggunakan pasir adalah lebih singkat kerana pasir cepat panas dan mampu mengekalkan suhu yang tinggi. Jadi di sini dinyatakan ditunjukkan jadual 1 iaitu min purata menjadikan pasir sebagai medium pengganti minyak masak semasa aktiviti perkemahan. Seterusnya, dapatan kajian mendapati min purata yang tertinggi adalah sebanyak 4.70 iaitu pasir merupakan bahan semula jadi yang tidak akan mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, min purata yang paling rendah adalah 4.30 iaitu pasir dapat mengelakkan kebakaran. Jadi jadual 2 menunjukkan min purata kebersihan tempat perkemahan terjamin kerana penggunaan pasir lebih mesra alam. Jadi sebagai cadangan dan kesimpulan, yang pertama, sekumpulan responden yang terdiri daripada pelajar kursus kelab kembara daripada pelbagai program di Politeknik Muazzam Shah iaitu berjumlah seramai 40 orang telah diberikan borang soal sidik selepas mereka melakukan aktiviti perkemahan. Responden telah dibekalkan pack COTS mengikut kumpulan perkemahan dan telah menggunakan pack tersebut. Pelajar adalah daripada semester 3 pengajian. Seterusnya yang kedua, objektif 1 adalah menjadikan pasir sebagai medium pengganti minyak masak semasa aktiviti perkemahan untuk memudahkan urusan memasak sepanjang aktiviti ini dijalankan untuk menjadikan pasir sebagai medium pengganti minyak masak semasa aktiviti perkemahan. Dapatan kajian mendapati bahawa min purata tertinggi adalah sebanyak 4.65 iaitu responden menyatakan adalah lebih mudah untuk membawa bahan yang kering berbanding cecair semasa aktiviti perkemahan. Jadi hasil analisis yang dilakukan menunjukkan objektif pertama penyelidik tercapai. Yang ketiga, objektif yang kedua memastikan kebersihan kawasan perkemahan terjamin kerana penggunaan pasir yang lebih mesra alam. Jadi dapatan kajian mendapati min purata yang tertinggi adalah sebanyak 4.70 iaitu pasir merupakan bahan semula jadi yang tidak akan mencemarkan alam sekitar. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat adalah menunjukkan objektif kedua dicapai oleh penyelidik. Dan yang keempat, walau bagaimanapun, cadangan penambahbaikan bagi mengkomersilkan penggunaan pasir ini masih perlu diteruskan. Antaranya isu kebersihan makanan yang dimasak
Sekiranya menggunakan pasir sebagai ejen memasak, adakah ianya terjamin? Di dalam kajian ini, beberapa sumber rujukan digunakan seperti yang telah tertera di dalam paparan ini. Antaranya adalah dasar-dasar food product, pembelajaran keterampilan memasak variasi olahan singkong pada siswa Tunagriah, Universitas Pendidikan Indonesia, dan banyak lagi. Selesai sudah pembentangan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.